Okay, hello. Assalamualaikum. Okay, apa khabar semua? Semoga kita semua dilindungi. Okay, semoga kita dirahmati dan semoga kita diberkati dan semoga kita terus profit dalam trading. Alright, so terima kasih kepada anda semua yang sudi singgah ke channel saya, sudi untuk menjenguk video saya. Dan juga terima kasih kepada yang sudi subscribe saya punya channel. Okay, alright. Okay, so video hari ini sama saja. Saya just nak buat video yang berulang-ulang saja supaya senang untuk kita nampak, senang untuk kita trade lah. Okay, sebelum tu kita mulakan sharing kita hari ini. Dalam video kali ini tentang kita mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan selawat atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Okay, apa ni internet tentang ni. Okay, alright. So kita tak payah buang masa, kita refresh Renko chart. Okay, Renko chart kita ada dua color. Kita pulang kepada anda nak buat apa, sama ada candle bull, candle bear. So kita akan ada satu candle bull, satu candle candle bear. Okay, so candle ni dia terbentuk mengikut box size lah, yang kita set lah. Tapi sekiranya dalam keadaan candle uptrend, okay, bull, lepas tu bull, tak kisahlah, bull, tiba-tiba datang satu candle, dia akan buat macam ni dulu. Dia buat shadow. Okay, buat shadow dulu. Shadow tak baik kan. Okay, lepas tu datang satu candle back. Okay, maknanya shadow, ada shadow lah sebab sini dia close sini kan. So ada satu shadow dekat sini. Okay, so jika kita set 10 pip, so ini adalah 10 dan candle pair ini nilai dia 20 pip. Okay, sama juga jika dalam keadaan bear dan tiba-tiba datang satu candle bull. Kat sini ada shadow, maknanya yang ni 10 pip dan candle bull ini adalah 20 pip. Sebab dia dah telan lah kira ni. Dia dah, sebab dia sama dengan dua candle ni, maknanya dia 20 pip lah. So dekat sini seller 10 pip untuk dia perform candle bear, candle berlawan arah, maknanya buyers perlulah kuat daripada bear ni lah, daripada seller ni untuk dia membentuk satu candle. Okay, so ini adalah sedikit lah info tentang Renko chart. Dan untuk penandaan zone, setiap kali berlakunya perubahan candle, contoh sini ada bull, ada bear, ini adalah zone besar kita, ini adalah zone supply and demand kita. Okay, bear ke bull, ini adalah zone supply and demand kita. Alright, so ini adalah zone besar dia. Dan the best entry untuk kita entry kalau kita sell dalam candle bull, maknanya yang ni lah.
kalau kita nak cari position entry sell. Okey, lepas sini baru kita sell. Dan untuk buy, the best entry kita dalam candle back. So dekat sini lah, secara teorinya lah, bila kelas sini kita entry buy. Okay. So ini berkaitan candle Renko chart, candle Renko break. Dan kita seperti biasa, bila kita mengatakan itu adalah uptrend, maka the price akan bergerak. Price akan bergerak dalam keadaan naik, kemudian turun tidak break dulu bawah ni, kemudian dia terus naik lagi, melepasi high ni, high sebelum, buat new high lah. So, dia turun lagi dan dia naik lagi. So, kita nampak structure macam ni, kita mengatakan ini adalah apa? Ini adalah uptrend. Dan jika kita melihat pada market structure, base market structure dia menurun, membuat low dan dia naik, dia dah break high atas ni, kemudian dia turun lagi buat new low, lepas tu dia naik lagi, tidak break yang ni, so dia turun lagi. So ini kita katakan market dalam keadaan downtrend. Okay, so macam saya cakap sebelum ni, kenaikan ini kita katakan sebagai A, dan ini pullback ini sebagai B dan C terbentuk. So entry kita mesti di B, entry kita mesti di B. Okay, sama juga untuk sell, entry dia ada A, B, C. So entry kita adalah di B. Okay, so macam tu lah. Okay, jom kita tengok kepada chart. So contoh saya seperti biasa, saya akan buka gold. Saya akan buka. So ini adalah gold box 10 100 pip ni sebenarnya kalau untuk gold kira 10 pip lah. Kalau currency kita tulis 10 je, tak perlu 100. So kita last week kita buat review tak, kita buat back test tak last week. Kita tengok hari ni hari Rabu lah. Hari ni hari Selasa. So baru 2 hari, kita tengok minggu lepas punya lah. Kita tengok minggu lepas punya dari 19 lah, 15 dolar. Okay, kita tengok 19 dolar. $19 pagi tu dia naik, turun, dia naik. So awal-awal pagi kita tak nampak kita punya structure market. Masa ni kita abaikan, saya tutup yang sebelah sini, saya tutup lah, kita tak payah tengok lah yang ni. Tengok dari sini saja. Walaupun ada saya tak sell dekat sini, tidak apa. So kita nampak dekat sini kita ada A, kita ada B dan kita ada C. Okay, so bila dia turun, dia naik, masa ni terus marking the lowest, body yang paling lowest. Okay, dia naik, dia buat pullback. Okay, marking. So masa ni kita dah cakap ini adalah pergerakan A. Ini adalah pergerakan A. Sudut pullback ini, tiba-tiba ada satu candle. Dia turun merah-merah, buat bull satu marking. Lepas tu ada satu candle bear marking. Tapi masa first ni
post candle bear ni C tak terbentuk lagi so kita tak ada lagi setup untuk entry. Dan kemudian dia turun, okey, dia turun lagi, dia belum break lagi, dan ini sudah, ini break. So bila ini break, maka ini valid sebagai B, dan ini post break ini dah valid sebagai C. So untuk case ni dia stop entry kita dekat sini lah, candle bull yang paling atas. Tapi case ni dia tak ambil dia datang dekat sini sahaja. Okay. Kita kalau kita tengok dekat sini, kita ada dua zone lah, satu candle bull, satu candle bear, dan dekat sini satu candle bear dan satu candle zone. So satu candle zone lah, satu candle bear, satu candle bull. So maknanya sini ada satu zone dan sini ada satu zone. Lah dua. Alright. Lepas tu dia break. Dia pun test, terus dia pergi. Terus dia pergi. Turun. Pom. Jadi lagi satu candle bull. So take profit yang sell kat sini lah. Kalau saya satu candle pun saya dah betul lah scalping. Okay, so bila ada candle bull saja marking, naik, tiba-tiba buat satu candle break, marking. Tapi masa ni baru kita ada A, jadi dia buat B, tapi B ni belum valid lagi sebab tak ada lagi candle yang break tak ada lagi candle yang break. Lepas tu tiba-tiba pop sini pun dia pun break. So kita pun dah boleh marking kita punya ni. Kita dah boleh marking kita punya A, B, C kita. So ini penurunan ini adalah A, dan kenaikan pullback ini adalah B, dan yang turun sampai breakout ini adalah C. Okay. A, B, C. So zone entry kita adalah dalam ni lah, yang besar itu. Tapi the best entry dia tetap juga dekat the highest on boom, dan dia naik, dia bagi kita enter. Okay. So masa ni dia dah bagi kita entry. Lepas tu kat sini kita pun marking lagi, dia naik, dia tak break pun atas ni. So ini valid sebagai C, ini valid sebagai A, dan pullback ini valid sebagai B, dan turun ini, turun ni kat sini dia break, turun ni dia break, dia valid sebagai C. Dia valid sebagai C, tapi dia tak bagi kita entry pun dekat sini. Kita just entry yang D je, yang B sini. So untuk yang B ni dia tak ada entry, kita tak dapat. So dia turun, ada satu candle bull berlawanan arah, marking. Lepas tu ada satu candle bear ikut arah balik. So tapi B ni belum valid. B ni masa ni walaupun dah ada macam ni belum valid sebab tak ada candle yang break. So tiba-tiba dekat sini ada candle yang break. So penurunan ini adalah valid sebagai A, dan ini sebagai B, dan ini sebagai C. Okay, dan kita menunggu sell kita dekat sini. Okay. So price naik, masuk dalam kita punya zone sell. Okay, masuk dalam kita punya
zone sell, kita pun entry sell dekat sini. Tiba-tiba breakout, sila cut loss. Okey, sila cut loss. Okey, breakout satu candle, cut loss lagi. So maknanya kita loss 10 pip. Satu candle 10 pip. Kita cut loss. So masa ni zone kita je ni, kita biarkan je. Sebab dia dah breakout. So kita mengharapkan lepas dia breakout, sebenarnya kita mengharapkan dia turun untuk cari sini untuk kita counter. Tapi ni dia tak turun, dia terus cari, dia pergi sampai sini. Katakanlah anda ada entry dekat sini, sebab sini ada B point. Okay. Anda pun masuk sell dekat sini, breakout candle ni, cut loss, dan dia datang balik ni, masuklah buy untuk counter balik. Okay. Zone besar dia saya buat triple. So masuk kat sini, kita entry buy, tiba-tiba breakout candle ni, cut loss. So kita dah loss lah dekat sini. Tadi sini dah loss 10 pip. Kalau dekat sini kita loss dalam, katakanlah 10 pip jugalah. Okay. So kita dah loss 20 pip. Lepas tu dia datang balik dekat sini, dia cover balik kita punya loss tadi. So dia naik. Ada satu candle bear. Jangan lupa seperti biasa marking. So dekat sini kita ada entry tak? Sebenarnya kita ada entry kalau kita tak buang kita punya marking dekat sini. Nampak ni zombie kita. First touch dia bagi kita. Yang ni yang dia turun ni kita sempat ambil ni. Kat sini lagi dia belum ambil lagi. Kita dapat profit dekat sini dan second time dia bagi lagi dekat kita. Okay. So ini profit, ini pun profit. Lepas tu ini dia naik, buat satu kenaikan besar A. Lepas tu dia buat pullback dekat sini. Okay, dah ada candle bull balik, marking. Okay, lepas tu dia naik, dia break atas ni. Dia mencari ini, katakan kita tak nampak tadi yang ni, cari C. So kita menunggu buy kita di mana? Di sini. Okay, kita menunggu buy kita di sini. Kita menunggu buy kita di sini. Lepas tu kita buy, tiba-tiba dia breakout, cut loss. Kita loss lagi 10 pip dekat sini, dia bagi balik dekat kita dekat sini. Kita loss 10 pip, ambil 20 pip. Lepas ambil balik yang loss tadi 10 pip. Okay. Lepas tu okay, dia dah ni, dia dah buat penurunan. Kita profit dekat sini. Ini tadi nampak tak? Dekat sini tadi zone yang ada break, kita ada sell. Lepas tu dia tak datang pun, dia bagi balik dia dekat sini buy. Okay. So kena rajin-rajin, kena sayang-sayang sikit marking yang dah dibuat ni. Jangan terus didik terus. So apa, dekat sini dia ada satu candle, kita marking je dulu. Candle bull, tiba-tiba datang candle bear dekat sini.
dia turun. Kalau dia dah turun, dia mesti break mesti break sini. Dia tak break, dia patah balik, dia lantern balik. Dia bermain-main, tiba-tiba dia break. So kat sini kita boleh assume ini sebagai A, dan ini turun sebagai B. Dan yang break ini sini dia break, sini dia break, ini sebagai C. So dia terus pergi So dekat sini kita ada dua kawasan, dua zone. Sini satu, sini satu. Sini bull satu zone, sini bull satu zone. So dia break, dia tak datang ambil kita punya entry. Dia terus naik, dan dia buat ni reverse. Lepas tu dia jadi pull balik, marking. So dia break atas, dia dah bagi satu entry kita first. Lepas tu dia datang balik dekat zone B ni. So kalau dia blackout masa ni, cut loss lah. So ini sama, dia reverse, lepas tu dia jadi candle bull. So sudah break bawah. So kita boleh anggapkan ini sebagai A, ini B, dan ini adalah C. Dan entry kita dekat mana? Dekat sini. Sebab ni datang dekat B ni. Ini saya tunjuk terus dengan minor sekali sebab major dia ni, major besar dia. Okay. So kalau pullback pun ada setup, kita boleh lagi curi-curi scalping kata scalping. Lepas tu kita buat dekat sini pullback, dia naik, dia tak break pun. Lepas tu dia turun, tak sempat break sini, dia bermain. Sini dia break. So ini adalah zone besar lah. Kalau dia nak naik lebih atas ni, kalau dia nak turun lebih bawah ni. Tapi dalam masa sama dekat sini kita ada zone-zone kecil. Ini A, ini B, naik tak break. So dekat sini bersama ada A, ada B, ada ni pun dia break satu, tapi dia tak break sini. So kalau berani boleh ambil. Okay, kalau tak payah ambil Kalau tak berani tak payah ambil sebab dia tak break yang ni. So dia break dekat sini. Sebelum dia break, kita katakan ini sebagai A, ini sebagai B, dan dalam B ni ada B juga lagi. Dalam dia buat B ni ada buat B lagi. Ini sebagai C lah sampai sini yang dah break ni. Kalau break, dia bagi kita satu candle saja. Support, resistance dengan support. Dia dah bagi satu kita candle. So masa ni kita menunggu buy dekat mana? Kita menunggu buy dekat sini. Okay. Turun, form the breakout, cut loss 10 pip, ambil, cover balik 10 pip ataupun 20 pip ke 15 pip lah. Right. Itu masa dia naik ni, dia buat reversal pula. Dia buat ni reversal candle ada kat sini. Lepas tu ada pull balik, marking. So dia break ke bawah. So nak entry, kalau nak entry boleh entry dekat candle pull ni lah. Turun, jadi lagi.
B, C. So boleh marking, boleh menunggu dekat sini dia tak datang ambil ambil lagi, dia terus turun saja. Ini dia turun, backup sini, cut loss. Kalau kita ada buy sebab B kita kat sini, cut. Lepas tu entry balik. Lepas tu dia turun. Ini dia sangkut dekat mana ni? Dia sangkut dekat B kita yang dekat B kita. Satu sangkut sekali. Lepas tu bawah ni sangkut lagi profit ni. Profit. Dia tak berjaya break B sini. Kat bawah ni pun ada candle bear. Nak buy dekat candle bear, nak sell dekat candle bull. Sangkut. Datang. Oh, katakanlah anda tak nampak tadi, tak perasan yang sana tadi, tak apa. Saya nak buang dulu. Banyak sangat dah pelan, pening tu. So, di sini dah dapat entry, buang. Okay. So dekat sini dia datang, dia turun, dia buat A, dia buat B. So kita nak entry dekat sini. Kan? So planning kita nak entry dekat candle bull ni lah. Sebab dia buat A, dia buat B, dia buat C kan. So katakanlah kita sell dekat sini. Kalau jadi macam ni, cut loss je, tak apa, rugi. So kita cut loss. Rasanya dia bagi sikit saja kat kita. Kalau kita entry buy balik dekat dalam sini, dapatlah yang cut loss kita 10 pip. Sebab kita cut loss ni, dia datang balik, kita entry buy kan. So kita dapat tak 10 pip pun. Kita dapat balik kan, dia bagi kita dalam 14-15 pip. So 10 pip saja counter balik. So dekat sini jadi bagi. So ada ni dekat atas lah ni. Dekat atas ni dia dah bagi hint lah. So kita buy dekat candle, buy profit. Dia turun berapa kali kita lepas. Okay. Lepas tu kat sini dia dah break. Tu macam sini kita dapat A, B, C. Ni dia dah break lagi, menunggu dekat B. Kami dapat yang tu. Macam kat sini ada sikit ni A, B, C. Menunggu dekat sini, dia sempat profit. Okay. A, B, C, profit. Lepas tu dia break bawah, dia turun, kita menunggu sell dekat sini. Contoh jadi nampak ni A, B, C. So dia turun, dia datang ambil B ni, tak apa, kita menunggu untuk kita sell. Dia datang term. Saya tak tahu kita sempat ke tak dapat profit ni. Kalau ikut sempat profit, tapi tak sure, tapi tak apa, kita sell, blackout, cut loss dia. Dia blackout, cut loss dia. Contohlah sini ada sell ni, cut loss lah, dah 10 pip dah loss. Datang balik nak counter, kata boleh counter. So blackout lagi, cut loss lagi. So kita dah loss 20 pip. Janganlah trauma. Dia datang balik, masuk sell balik. So 10-20 pip, cover balik, loss tadi 40 pip. Okay. So janganlah, MM kena jagalah konsisten. Lepas tu dia turun,
Katakanlah buy dekat sini pun sama. Buy dekat sini pun terkena nego jahat dia. Buy dekat sini dalam bear, kena cut loss. Lepas tu tunggu balik dia datang dalam bull ke counter. Lepas tu dia buat lagi ABC dekat sini. ABC menunggu dekat sini tak sampai, dia just mari sampai sini saja. Zone yang dia break ni dia ambil dekat sini saja. Dia jadi support dekat sistem. Kita tak apa, kita tunggu je zone dekat atas ni sebab belum ambil. Okay. Lepas tu turun lagi, dia boleh marking sini. Kalau dia reverse, kita marking sini. Dia breakout. So kita nampak ini ada A, ini ada B dan ini ada C. Yang sama dia datang dekat sini je. Jadi kita menunggu dekat mana? Kita menunggu dia best entry kita dekat sini. Bila dia datang ambil, sini dia datang ambil. Dekat sini dia ambil support dekat resistance saja. Tapi tak apa, baikan tak dapat, tak apa. So kita nampak sini ada reverse, breakout lagi. Breakout lagi, best entry dekat mana? Dekat nak sell dekat candle bull, B dalam candle bull, bull dalam B sell from apa lagi. Lepas tu dekat sini pun sama. Dia breakout dekat bawah sini. Kita nampak ini A, ini B, ada C. So the best to entry dekat mana? Dekat candle bull dalam B. Dapat. Okay. So macam ni bila dia buat A, B, C ni, B yang naik ni, berhati-hatilah sebab ada B yang belum diambil dekat atas ni. So, tak apa, katakanlah kita menunggu dekat sini. Kita menunggu dekat sini untuk kita buy. Untuk kita buy. Contohlah kita menunggu kita buy sebab kita dah nampak A, pullback, home break. So kita tunggu sini buy, dia jadi macam ni, dia cut loss. Dia cut loss padahal dia datang ambil sini sebenarnya. Tapi kalau masa ni kita menunggu buy dekat sini, breakout dulu satu candle, cut loss. Masuk balik dekat sini, candle bull dekat sini tadi. Kita nak counter kalau kita dah cut loss yang ni, kita nak counter, tiba-tiba dia breakout. Cut loss juga. Tunggu lagi dekat candle yang sama, dekat zone yang sama. So counter dia bagi. Dan dekat sini dia naik, kita dapat yang sini, yang tadi ambil yang belum diambil tadi. Dia bagi. So dekat sini pun sama. Dia turun, dia naik. Ini cara setup dia ni, kita dah berbottom ke apa semua dia. Kalau anda suka pattern, tapi saya nak dulu basic saja. Dia turun, dia naik, tak break atas pun. Lepas tu dia turun balik dekat sini. Sini break. Dekat sini dia leceh sikit lah sebab dia banyak zone. Kita ada zone sini satu, zone sini satu, zone ni satu, zone ni satu. So dia naik ambil zone yang bull dekat sini. Baru dia turun. Sini pun sama. Dia turun, dia datang entry dekat mana? Dekat support dekat resistance. Lepas tu dia naik, contoh entry sell dekat sini. Okay, contoh entry sell sini, ini breakout cut loss saja. Sudah datang balik dalam zone entry buy. Cover je yang loss 10 pip. Lepas
Lepas tu ni dia turun ni, kenapa dia turun dekat sini? Mesti ada benda tengok. B dekat sini yang dia sangkut. Okay. Lepas tu dia naik A, B, C. Dia buat B dekat sini. Dia buat B dekat sini. Turun terus tak ambil point entry kita. Dia datang ambil B yang mana? B yang dekat bawah sini. Sini ada A, sini ada A, sini ada B, sini ada C. Dia naik, kita entry sell kat sini, breakout, cut loss. Disiplinkan je. Kalau tak apa, tak payah nak hold lah. Kalau breakout tu cut loss je. Lepas tu dia datang sini balik, entry balik. So dia dah tak berjaya lepas dekat sini. Dia breakout, dia masuk balik dekat zone ni, zone yang sama. Sebab dia dah breakout, dia anggap ini sebagai support, become resistance. 3, nampak je macam ni 30 pip ni. Nampak je dua candle. Lepas tu dia naik jadi macam ni je, cut loss je 10 pip. So tengok lepas ni dia bagi satu candle. So, kita menunggu buy dekat sini sebab kita nampak ni A, ni B, ni C. Kita menunggu buy. Dan tiba-tiba dia breakout, cut loss saja, masuk balik dalam ni, sell balik. Okay. So yang ni kita tengok kenapa dia berhenti dekat sini. Mesti ada zone B. Kapan 010. Ya. Zone B. Zone B yang tak pernah diambil lagi. Sini pun sama. Ni siapa ada belajar PML apa semua ni dia kan. Okey. Tidak apa. Yang ni kita tunggu nak buy. Sebab kita nampak A, B, C. Kita tunggu nak buy. Dia breakout, cut loss, big sell. Sampai bawah sini, breakout lagi. Kalau kata ada buy sini, breakout lagi, cut loss, masuk sell balik kuasa, ambil lagi. So sini ada A, ada B, ada C. Terus dia datang ambil dekat sini. Okay. Terus dia datang ambil dekat sini baru pun. Kat bawah ni dia belum ambil lagi ni masa ni belum ambil lagi. Tak apa, biarlah. Dia naik, dia turun. Form dia buat sini. Nampak A, B, C. B dia besar dekat sini. So kalau ada 3 B macam ni, boleh dia menunggu dekat sini ataupun menunggu dekat sini. Dia ambil B yang kedua. So nampak A, B, C. Dan entry lagi sell dekat sini. Okay, entry sell dekat sini. Backup, cut loss saja. So dia datang, dia bagi balik dekat sini. Sini pun sama. Kalau ada sell dekat sini, breakout atas, cut loss, entry balik. Cut loss 10 pip, TP balik, counter 10 pip lah, ataupun 15 pip. Dia bagi kita sini 30 pip. So dia naik. Ini adalah B kita. Naik, dia akan ambil kat B kita. Datang ambil. Sini bersama A, B, C. Nanti dekat sini dapat A, B, C. Nanti dekat sini ada shadow sini. Ada shadow, ada makanan. So breakout, satu candle je 10 pip, cut loss. Okay. Ni ada shadow, sangkut kat shadow, form, bagi balik. Lepas tu sini ada A, B, C. Bersama dapat dekat B. So sini A, B, C.
Kalau entry kat sini, backup kalau saja. So dia cari B dekat atas sini. Dia turun. A, B, C tunggu dekat B, home. A, B, C tunggu dekat B, backup kat belakang saja. Sini ada setup. Siapa ada belajar PML, A, B, low, high, low, low, high, high, on. Terus pergi. Tapi tak apa, baikkan. Siapa tak faham, siapa ada ilmu PML, boleh guna ilmu PML. So dekat sini dia buat A, dia buat B, dia buat C. Lepas tu dekat sini masuk. Sudah. Ni dah ada, siapa masuk kat sini dah 20 pip ni. Dah 20 pip ni. Macam je. So kalau nak sell, tunggulah dekat sini. Okay. So itu saja sedikit penerangan. Okay. So sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.